الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بأم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita baca selawat syifa dengan niat supaya Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada rohani kita dan juga jasmani kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat ayanda yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, pertama kalinya syukur kita kepada Allah, puji kepada Allah dengan sebenar-benar pujian yang tidak ada layak, yang tidak ada yang layak untuk dipuji melainkan hanya Allah Ta'ala jualah, dan segala kepujian itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah inayah, Allah tolong kita dalam melakukan ketaatan kepada Dia. Allah tolong kita di dalam mengerjakan segala suruhannya, di dalam melakukan apa jua ibadah dan juga ketaatan. Sesungguhnya segala ketaatan yang kita lakukan ini bukanlah ada erti dan nilainya, kerana kita ini adalah insan yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan baca olehmu Rabbi ghafirli warhamni warzuqni wahdini. Biasa kita wajburni warfa'ni. Jadi dia mari dengan warzuqni dulu. Warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Jadi tak ada masalah tu. Yang mana nak didahulukan dan yang nak dikemudiankan itu tidak ada masalah dari segi lafaz, selagi mana kita masih menyebutkan doa-doa ataupun kita kata permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah akan diriku, ampunilah akan segala dosa-dosa. Warhamni, dan rahmatilah aku. Apa makna rahmatilah? Kasihanilah, kasih belahlah akan diriku ini. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, dan berikanlah petunjuk, yakni hidayah kepadaku. Wajburni, dan sempurnakanlah segala kekuranganku ataupun cukupkanlah kepadaku segala urusan kehidupanku. Warfa'ni, ataupun kita kata tinggikanlah aku, berikanlah aku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku di sisimu. Wa'afini, dan ampunkanlah. Wa'afini maknanya berikanlah keafiatan, kesehatan kepada diriku. Wa'fu anni, dan maafkanlah segala kesalahanku, segala kekuranganku. Maka ini adalah bacaan yang kita baca
ketika kita duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud ni hukum dia adalah rukun, wajib kita kena lakukan. Salah satu daripada rukun fi'liyah, rukun sembahyang dari segi perbuatan yang perlu kita buat. Jadi pertemuan yang lepas kita dah cerita dah bagaimana ataupun duduk yang bagaimana disunatkan ketika kita berada di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Diri duduk tu hukum dia wajib. Diri duduk tu adalah rukun. Manakala kaifiyah duduk itu, bagaimana cara kita nak duduk, maka yang disunatkan di antara dua sujud ni duduk iftirash. Duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash ni? Macam kita sebutlah, duduk dengan kaki kiri menampung punggung dan kaki kanan itu diluruskan atau ditegakkan dengan jari jemari, dilentikkan ke dalam, menjurus menghadap kiblat. Kalau tak boleh nak letik jari kaki kita tu, kita luruskan pun sudah memadai. Kemudian letakkan kedua telapak tangan dengan rata di atas paha. Mana letak di atas paha kita tu. Dengan keadaan tangan kita tu terbuka. Dengan jari jemari rapat dan lurus, menjurus ke arah kiblat. Jangan duduk main lekak ni, lekak ni dah. Maknanya straight menghadap ke arah kiblat. Dan pastikan hujung jari itu sama dengan aras lutut kita. Mana kalau ni lutut kita, kat sini. Jangan pergi pegang lutut pula begitu. Ada setengah orang dia main pegang lutut. Jadi hujung jari itu sama dengan paras lutut, bukan melampaui aras lutut atau terlalu ke dalam sehingga jauh dari lutut. Ni kepala lutut dia duduk sini tangan dia. Duduk atas paha. Macam orang apa? Orang cekok pinggir. Duduk gitu. Maknanya tangan tu dulu. Lepas tu duduk tu pula bukan dalam keadaan yang membongkok badan dia ke hadapan, kecuali orang yang ada kesulitan ataupun orang yang sakit, itu tak apa. Mana kita duduk molek atas pinggul kita duduk molek punggung kita tu atas kaki kiri kita tu. Dan kepala dan badan hendaklah lurus, jangan condong kepada kehadapan tanpa sebab, kecuali orang yang sakit ataupun orang yang keadaan badannya sememangnya lagu tu Allah Ta'ala cipta. Dia tak boleh nak lurus, jadi terbokok juga ataupun badan jenis nyenggek, jenis hengit sebelah. Itu tak apalah, sebab kejadiannya begitu. Maka duduk tu juga mesti dengan tamak-nina. Jadi apa bacaan yang kita minta ketika kita duduk antara dua sujud? Iaitu Rabbighfirli, hai Tuhanku ampunilah dosaku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 benda yang kita minta dengan Allah ketika kita duduk di antara dua sujud. Yang pertama, kita minta supaya Allah Ta'ala memberi keampunan dia kepada kita. Kita mohon kepada Allah keampunan Allah untuk diri kita. Yang kedua, kita minta supaya Allah merahmati kita. Rahmat ni mana Allah kasih belah kepada diri kita. Allah siap ke kita. Allah siap, Allah kasih, Allah sayang, Allah tumpah kasih sayang dia ke atas diri kita. Tak ada lah matlamat hidup kita ni, melainkan kita nak benda ni. Kita nak pandangi Allah, kita nak rahmat Allah tu sentiasa mencucuri kita sepanjang hayat kita, sehinggalah kita mati pun kita bertemu dengan Allah dalam keadaan orang yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kita pun sebut Allah yarham, Allah yarham. Orang ni ada Allah yarham, Allah merahmati, Allah beri kasih sayang.
rahimahullah, Allah merahmati diri si fulan yang meninggal. Nah, kemudian kita minta juga dengan Allah wajburni ni rezeki yang mencukupi ataupun cukup dalam kehidupan kita ni. Cukup bukan makna kita jadi orang kaya raya, kita jadi orang yang banyak harta, bukan. Makna kalau sedikit pun mencukupi, banyak pun mencukupi. Qadar hak mana kita ada, hak Tuhan nak beri. Makna kita boleh duduk di maqam redha, maqam qanaah, rasa cukup. Sebab orang kaya ni tak semestinya kita kata dia dah cukup dah. Orang kaya dia rasa tak cukup lagi, dia nak koh kaya lagi, dia nak koh mewah lagi, dia nak banyak lagi harta. Maknanya hati tu yang tak rasa cukup, bukan pemilikan yang zahir hak nampak dengan mata kita ni. Oh cukup dah kali, atau dia jauh kan. Jadi cukup-cukup ni sifat hati kita. Kita berasa lega, kita rasa gembira, bahagia, kita berasa padat, kita tidak tamak di hati kita. Tu makna cukup. Sedikit pun memadai, sedikit pun berasa cukup tu. Bukan kata berasa macam tamak, berasa macam tak puas hati semua, berasa macam serba-serbi, kekusutan, kusuk pala-pala. Apa sebab tidak ada kelapangan dada. Hati itu rasa keluh kesah, gelisah semacam. Kemudian kita minta juga dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni warfa'ni, Allah tinggikan darjat kita di sisi dia. Nah, tinggikan darjat ni bukan tugas kita lah, tugas Allah. Maknanya Allah yang mengangkat kita. Tugas kita ni satu saja, beramal semata-mata kerana dia, bukan urusan maqam yang kita kejar. Allah nak letak kita di mana-mana, itu hak Allah. Hak penting kita buat suci hati ni daripada segala habuan selain daripada Allah. Suci hati daripada nak kepada pujian orang. Suci hati daripada nak kepada sanjungan manusia. Suci hati daripada nak kepada pengaruh kemasyhuran. Suci hati daripada nak kepada pujian. Suci hati daripada nak kepada harta duniawi, kedudukan, pangkat. Tu tujuan kita ni sebagai hamba. Taat, bersih hati lah. Jangan ada selain daripada Allah di hati kita. Nak kepada kemasyhuran, nak kepada sanjungan duniawi, nak kepada kelebihan tu, nak kepada kedudukan ni, nak kepada bahagia daripada harta kekayaan lah. Buat satu ibadat sebab nak selain daripada Allah, maka amalan ini tidak diterima oleh Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah kata dalam Quran, katakanlah hai Muhammad, hendakkah aku tunjuk kepada engkau orang yang melakukan amalan bil akhsarina a'mala, tetapi dia tidak dapat apa-apa dengan amalan kebaikan, ketaatan, soleh, amal soleh yang dibuat tu, melainkan dia ni menjadi orang yang rugi, orang yang tak boleh apa-apa balasan di sisi Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka itulah orang yang telah terpesong hatinya. Dhal, sesat hatinya. Kerana apa? Kerana cenderung kepada dunia, nak kepada sanjungan, nak kepada pujian, nak kepada pengaruh, nak kepada kedudukan dan sebagainya lah kita kata. Tapi dia buat ketaatan, dia buat amal soleh, dia rajin beribadat, dia banyak bersedekah, dia dikenali dengan seorang yang abid, dia mari masjid, dia mari semaya jemaah, dia mari mengaji, dia mari. Termasuk juga kalau dia tu orang yang mengajar, mana dia mengajar orang, dia jadi orang alim, dia jadi tok guru, orang panggil dia syekh dan sebagainya lah. Tapi semua amalan ketaatan, kebaikan yang dia buat tu menjadi rugi. Sebab apa?
Sebab dalam hati dia tu masih ada benda hak selain daripada Allah. Orang tek sikit, mulalah. Dah. Memberontak. Mu siapa nak tegur aku? Dah, misalnya. Sebab apa? Sebab penuh sifat kesombongan dalam hati dia. Penuh rasa hubbul jah, gila kepada kedudukan, cinta kepada dunia. Aku ni wajib dimuliakan, aku ni wajib diberi tempat yang istimewa. Kalau pergi satu tempat orang yang tak layak, berasa serah hati dah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ni wajib dimuliakan, kita ni ada kedudukan, aku ni ada pengaruh, aku ni ada bakat. Sifat ananiyah diri tu, aku ni orang rajin beramal, aku ni ada kelebihan ni bahaya, tidak selamat kita. Bila begitu, apa kata Allah dalam ayat tadi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka merasa bersangka pada sangkaan mereka, dia ni telah buat amal yang soleh, amal yang baik, taat yang banyak dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi tugas kita buat amal semata-mata kerana Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya bila di akhirat, sewaktu berada di saat dijemput oleh Allah, sakaratul maut, ketika bertemu dengan kematian, maka Allah kata apa? Falyamal 'amalan salihan. Beramallah sebanyak mungkin dengan amal yang soleh. Tapi ingat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maka syirik di sini bukan semata-mata syirik sembah berhala, syirik percaya dengan perkara khurafat. Ni kita ni bulan Safar. Ada setengah orang tu dia percaya bulan Safar ni bulan yang sial, bulan yang majal. Ni satu perkara yang khurafat dengan i'tiqad yang tertentu. Walaupun di sana tak salah, maknanya kita sembahyang ajak untuk tolak bala, sembahyang ajak minta selamat, itu tak salah. Yang salahnya kita tentukan satu-satu bala, satu-satu sial, satu-satu majal terikat, terhubung dengan satu-satu bulan. Ini tidak ada dengan satu-satu peristiwa. Misalnya kita kata nak tubi rumah, tiba-tiba nampak ada benda hak telitah, bewok telitah misalnya. Jadi orang kata jangan pergi sebab ada mudarat depan. Itu dia panggil apa tu? Tiarah. Percaya dengan satu benda hak tidak ada kaitan dengan takdir tu. Jadi percaya dengan benda tu dia panggil khurafat, kepercayaan yang khurafat. Hak tu syirik. Sebab bewok menitah kau, rimah menitah kau, gajah menitah kau, tak ada kaitan dengan musibah kau, bala kau, tanda sial kau, tak ada. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tawakal kepada Allah. Sekali perkara kita rasa tak sedar hati, kita minta dengan Allah supaya Allah memudahkan. Baik. Itu dia panggil syirik juga. Yang kedua, syirik yang kita panggil syirik khafi. Khafi. Apa syirik khafi? Riya. Nak menunjuk orang, nak mencari pandangan manusia. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menghiasi ketaatan kita, sembahyang kau, puasa kau, sebab kita nampak ada pandangan orang kepada diri kita. Maka tu dia panggil syirik juga, syirik khafi. Bahkan hak ni lah hak Nabi lebih bimbang, hak Nabi lebih takut daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tu Nabi takut dah, tapi syirik khafi ni hak lebih Nabi takut. Ada hak selain di hati kita, ada selain daripada Allah di hati kita ketika mana kita melaksanakan ketaatan. Bahaya. Jadi kita kena bersih betul-betul hati kita tu.
Nak bersih tu mesti melalui ilmu. Yang pertama ni kan, melalui ilmu, melalui pengajian, kemudian melalui mujahadah, melalui riyadhah mujahadah. Riyadhah mujahadah ni maknanya kita duduk perai sama dengan segala kejahatan-kejahatan nafsu yang ada dalam diri kita. Kemudian kita minta dengan Allah lagi apa? Warzuqni, Allah beri rezeki kepada kita. Nah, warfa wahdini, Allah bagi petunjuk kepada kita. Wa'afini, Allah beri afiat, kesihatan yang baik. Sebab kesihatan ni sangat pentinglah kita kata. Walaupun kita ni rajin buat taat, kita ni semangat nak melakukan ibadah, tapi disebabkan kesihatan yang tidak baik, maka dia akan menghalangi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dia sakit payah terlantar, dia sakit payah nak pergi masjid, nak pergi umrah, nak pergi haji, apatah lagi. Terkecuali nak baca Quran, kadang-kadang tak boleh, nak sembahyang sunat tak boleh, halangi. Dia panggil ujian lah. Itu semua halangi, ujian. Maka kita minta Allah beri kepada kita kesihatan itu, supaya dengan sebab sihat tu kita semakin kuat, kita semakin mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, wa'afini wa'fu anni, ya Allah berikanlah, maafkanlah segala kesilapan, kesalahan kita. Jadi sejarah sujud ni, ataupun sejarah bagaimana ibadat sembahyang ataupun kita kata rukun sujud ni disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat beberapa kumpulan malaikat yang sedang sembahyang. Jadi ketika Nabi Mi'raj, Nabi lihat ada beberapa kumpulan malaikat ni melakukan ibadah sembahyang. Setiap kumpulan malaikat itu melakukan satu rukun sembahyang sahaja. Satu kumpulan malaikat hanya berqiyam, yakni berdiri tanpa bergerak. Sehingga hari kiamat keadaan malaikat tu begitu, qiyam je. Kemudian satu lagi kumpulan malaikat melakukan rukuk terus menerus tanpa bangun dari rukuk tersebut. Sekumpulan malaikat yang lain pula Nabi lihat keadaan dia ni rukuk sepanjang masa, tak bangun-bangun. Gitulah sehingga hari kiamat. Dan akhirnya Nabi SAW mendatangi satu kumpulan malaikat yang sedang sujud tanpa bergerak. Sehinggalah Nabi pun melihat satu kumpulan malaikat yang lain, keadaan dia beribadat kepada Allah ni senantiasa sujud, tak bangun-bangun, tak bangkit-bangkit daripada sujud tersebut. Namun apabila Nabi SAW mendekati kumpulan malaikat yang sedang sujud itu, maka malaikat tadi bangkit daripada sujud dan duduk. Setelah itu Nabi pun berlalu, maka para malaikat yang sujud tadi pun kembali semula dalam keadaan sujud dan tidak bangun-bangun lagi dari sujudnya. Dari riwayat inilah dihukum bahawa rukun berdiri, rukun rukuk, rukun sujud adalah rukun panjang dan tiada had masa lamanya, sementara rukun duduk antara dua sujud adalah rukun pendek yang ada had masanya. Ni satu kaum lah, satu kaul. Ada pun kaul yang kita mengaji, rukuk itu adalah rukuk pendek. Rukuk i'tidal dan duduk antara sujud. Rukuk tu rukuk panjang, betul lah. Mana qiyam tu rukun panjang, rukuk tu rukun panjang, sujud tu pun rukun panjang yang tidak ada had masa yang kita boleh buat. Antara dua sujud dan i'tidal adalah rukun pendek. Mengapakah malaikat yang sedang sujud itu bangun duduk apabila Nabi SAW datang kepada mereka? Maka di sini kata ulama ada tiga kemungkinan yang boleh kita fikir dengan akal kita. Pertama, untuk menunjukkan bahawasanya sujud hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh sujud selain daripada Allah, seperti mana kita sebut pada minggu yang lalu lah.
Jadi bila Nabi SAW mendekati malaikat yang sedang bersujud, jadi malaikat tadi pun bangkit daripada sujudnya. Kerana apa? Kerana kalau mereka tetap bersujud, seolah-olahnya mereka bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat itu bangkit daripada sujudnya sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita ni afdalul makhluk alal itlaq dia bagi. Seafdal makhluk yang tidak ada bandingnya. Kalau kita tanya antara Nabi dengan malaikat, mana lebih tinggi darjat dia, kita kena jawab tanpa ragu-ragu dah. Sudah tentu Nabi yang lebih tinggi. Bahkan para awliya, para ahlillah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu juga lebih mulia daripada malaikat. Ini hebatnya manusia, kan? Hebat dengan makna mulianya kita ni. Seperti mana Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia itu ahsani taqwim, semolek-molek, sebaik-baik kejadian. Kita manusia ni diberi oleh Allah akal. Kita jadi mulia sebab ada akal. Kemudian kita juga diberi oleh Allah nafsu yang sentiasa menggoda kita, yang menyeru kepada kejahatan. Oleh sebab kita diberi dua benda ni, kita lebih mulia daripada malaikat. Dan kalau kita berpaling daripada Allah, kita lebih hina daripada binatang. Sebab binatang dia hanya diberi oleh Allah nafsu, tapi tidak diberi akal. Manakala malaikat ini hanya diberi akal sahaja dan tidak diberi nafsu. Mana tabiat malaikat ni la ya'suna Allah ma amarahu, tidak akan sekali-kali melakukan maksiat, dan dia akan buat segala suruhan dan perintah yang Allah Ta'ala suruh. Tak berasa nak makan, tak berasa penat, tak berasa mengantuk, tak ada rasa syahwat, tak rasa nak menikah, nak berkahwin, nak ada anak tak. Tapi semua perasaan-perasaan tadi itu Tuhan kumpulkan, Tuhan jadikan kepada anak Adam, kita manusia. Sebab tu kita kalau mulia di sisi Allah, mulia kita tu lebih daripada mulianya malaikat. Tinggi martabat kita daripada malaikat. Begitu juga keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darjatnya lebih tinggi daripada sekalian malaikat, daripada seluruh malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala jadikan, hatta Jibril alaihi salam. Nabi kita lebih lagi. Jadi sebagai tanda penghormatan malaikat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bangkit daripada sujud ketika mana Nabi mendatangi mereka. Dan yang ketiga, malaikat sujud ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Jadi malaikat, kumpulan malaikat yang sedang sujud tu, dia bangkit daripada sujudnya kerana dia ingin melihat bagaimanakah rupa nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian duduk di antara dua sujud lagi. Selain daripada kita kata duduk iftirash, kita juga disunatkan duduk dalam keadaan dipanggil duduk iq'ad. Duduk iq'ad ni dia ada dua. Duduk yang dibenarkan oleh syarak, dan satu lagi duduk yang dicela oleh syarak. Duduk iq'ad ni kita duduk sama juga macam duduk iftirash, tetapi kaki kita tu kita luruskan kedua-duanya. Kita luruskan kaki kanan, kaki kiri kita lurus, dan kita apa ni? Kita duduk di atas perut ibu jari kaki. Maknanya ni kita kata jari kaki kita kan. Kita duduk dalam keadaan gini. Gitu. Maknanya kedua-dua kaki kita tu, kaki kanan, kaki kiri, kita luruskan, kita tegakkan dalam keadaan anak-anak jari kaki itu
dibengkokkan ataupun dilentikkan mengikut arah kiblat. Itu boleh juga. Mana kalau kita tengok ada orang sembahyang gitu, kita tak payah pelik lah. Sebab itu juga salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil apa? Duduk ikat. Nah, duduk ikat. Itu duduk yang dipuji ataupun yang dibenarkan di dalam syarak. Ada pun satu lagi duduk ikat yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti mana duduknya anjing. Biasa anak-anak kecil kita lah, anak-anak kita, budak-budak hak tak boleh nak duduk sela tu, dia duduk dalam keadaan kaki dia tu terbuka kiri kanan, kan? Punggung dia dengan paha dia tu duduk di lantai, kaki kanan dengan kaki kiri tu dia lipat, tapi orang panggil apa, duduk melebar gitu, kan? Duduk gitu. Iaitu duduk yang dicela dalam syarak. Sebab ada hadis yang menyebutkan perkara tersebut. Nabi larang daripada kita duduk ikat. Ikat yang dimasukkan di sini adalah duduk seperti mana duduknya anjing. Nah, adapun ikat yang macam kita sebut tadi, diluruskan ataupun ditegakkan kedua-dua kaki kita tu, lalu kita duduk di atas tumit kaki tu, dan jari-jari kaki itu dilentikkan menghadap ke arah kiblat. Itu duduk yang disyariatkan, duduk yang dipuji di dalam syarak. Baik. Jadi dua keadaan lah. Kalau berasa macam nak terah duduk ikat sekali dalam sembahyang, tak ada masalah, boleh. Boleh. Kerana duduk tersebut juga termasuk duduk yang disunatkan ketika duduk antara dua sujud, selain daripada duduk iftirash. Selesai bab duduk antara dua sujud. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Jadi sebelum daripada kita qiyam, ini khusus daripada rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua, ataupun rakaat ketiga nak naik ke rakaat keempat, kan? Jadi lepas daripada kita sujud yang kedua tu, jangan bekah bangun cacat qiyam lalu dah, kan? Duduk dulu seketika. Dia panggil apa tu? Duduk istirahat. Jadi hukum duduk istirahat tu sunat hay'ah. Boleh pahala. Banyak pahala Allah nak bagi pada kita ni. Jadi duduk seketika yang kita panggil sebagai duduk istirahat, duduk sebentar saja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Makna kita bangun tu dalam keadaan kita tukar di lantai. Biasa kita buat gitulah. Bukan kata kita pakai bangun tu gitu. Tu pun ada perbahasan lah. Ada hadis kata digenggam seperti penumbuk. Maknanya kita bangun dalam keadaan kita genggam gitu. Setelah mana kita istirahat tu, kita tukar lah, kita kata tukar di latar tu untuk naik ke qiyam. Tu pun waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga, kan? Cuma dalam mazhab kita ada pengamalan yang dibuat oleh ulama Syafi'iyah, yang mana kita tak payah kita pakai letak gitu. Duduk istirahat sekejap tu, setelah mana sujud yang kedua nak bangkit tu, mana letak kaki tukar kedua-dua tapak tangan kita ni di lantai, barulah kita bangun ke qiyam, bangun tu berdiri. Engkau berdiri dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Tapi kalau orang ada penyakit, nak buat lagu mana? Maknanya dia bangun belik kiri dia, sengit lah kita kata, bangun daripada sujud tu dalam keadaan yang sengit sebelah. Maknanya naknya molek kalau hak sihat tu bangun dua-dua. Maknanya kaki kanan kaki kiri tu sama-sama naik, sama-sama bangkit, bukan sebelah kaki je berdiri dulu, sebelah lagi masih duduk dalam keadaan duduk, kan? Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar. Ni takbir apa dipanggil? Takbir intiqalah. Sunat hay'ah juga. Ketika mana kita nak bangkit daripada sujud tadi tu,
ataupun setelah mana kita duduk istirahat seketika. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Mana bila ni? Setelah mana kita sujud tu, kita nak bangun kan, nak duduk seketika tu, situ Allah duduk. Lepas tu maka terus takbir itu engkau panjangkan. Maknanya straight lah, panjangkan Allahu Akbar. Setara mana panjang tu? Sehingga sampai lebih kurang separuh berdiri. Jadinya sunatnya kita memanjangkan lah. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu tuan lah duduk geruk lagi, ataupun tuan baru nak bangun. Jadi kita duduk amal tu betul dah Allah. Mana kalau nak rokok tu pendek sikit. Mana nak qiyam di antara duduk daripada sujud yang kedua ke rakaat yang sujud yang kedua, rakaat pertama ke rakaat kedua, qiyam rakaat kedua tu dia panjang sikit takbir dia tu Allahu Akbar. Hakatalah. Dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat rakaat pertama, bermula dari perkataan isti'azah. Isti'azah ni apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud yang pertama. Ini rakaat kedua, tasyahud awal, tahiyat awal. Dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari jemarimu kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggam. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika engkau mengatakan illallah, bukan ketika mengatakan la ilaha. Ini bila ni ketika kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la, maknanya lagu mana cara nak duduk ketika tasyahud awal, sama juga boleh duduk iftirash ataupun duduk iq'a' yang dibenarkan tadi tu. Maka kita letak tangan kiri ni letak atas paha kiri lah. Tangan kanan ni letak atas paha kanan. Maka tiga jari ni digenggamkan, dua jari dibiarkan terbuka gini. Jadi ketika mana kita baca syahadah asyhadu an la ilaha illallah tu, baru kita angkat jari telunjuk kita tu, isyarat kata mentauhidkan Allah. Tu mana esok. Adapun patut akad tu biar gitu je lah. Bukan kata start akad tu asyhadu la tu akad dah illallah tu baru akad. Dan ketika tu mata kita sunat memandang jari kita ni, jari telunjuk. Kalau waktu kita qiyam, kita rokok, kita sujud tu ialah duduk antara dua sujud, mata kita ni sunat kita tengok di tempat kita sujud. Kita qiyam, mata tengok mana? Tengok di tempat kita sujud. Kita rokok, mata tengok mana? Tengok di tempat kita sujud. Kita i'tidal, mata tengok mana? Tengok di tempat kita sujud. Kita sujud, memang tengok mata di sujud lah. Duduk antara dua sujud, tengok di tempat kita sujud. Manakala kita tahiyat awal ni, ketika mana baca permulaan tasyahud tu, at-tahiyatul mubarakatuh, mata tengok di tempat sujud lagi. Sehinggalah illallah, mata kita lihat di jari telunjuk kita tu, jari telunjuk kanan, sebagai penyaksian tentang keesaan Allah. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, yakni tidak digenggam di atas paha kiri. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, yakni tasyahud awal, seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu, iaitu duduk iq'a' ataupun duduk iftirash. Kemudian kata pengarang kita
dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.